Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi kita dalam siri 2 konsep ilmu dalam subtopik pilatur. Salam perkenalan dari saya Cikgu Siti Ainsyah binti Abdul Halim dari SMK Selinsing. Standard pembelajaran kita pada kali ini ialah yang pertama, menentukan bilangan pilihan atom bagi n objek berbeza diambil r objek pada satu masa dan n objek yang melibatkan objek secaman. Okey, yang kedua ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan pilih atom dengan syarat-syarat tertentu. Seterusnya, kita lihat kriteria kejayaan. Yang pertama, murid boleh menentukan bilangan pilih atom bagi n objek berbeza dengan secaman. Yang kedua, murid boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan pilih atom. Okey, menentukan bilangan pilih atom bagi m objek yang berbeza diambil r objek pada satu masa. Okey, secara amnya, bilangan pilih atom bagi n objek yang berbeza diambil r objek pada satu masa diberi oleh NPR sama dengan n faktorial bahagi dengan n tolak r faktorial. Bilangan pilih atom bagi n objek yang berbeza diambil r objek pada satu masa yang disusun dalam bentuk bulatan diberi oleh NPR bahagi dengan r. Okey, ada satu lagi rumus untuk bulatan iaitu NPR bahagi dengan 2R. Okey, contoh 6 dan 7 ada dinyatakan di sini cara penyelesaian. Okey, untuk penyelesaian pertama bagi contoh 6, tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi 6P4. Okey, 6P4. Gunakan rumus yang kita tengok tadi itu, di mana 6 ialah n faktorial bahagi dengan n tolak r, 6 tolak 4. Dan dapatlah 6 faktorial bahagi dengan 2 faktorial. Ini ditunjukkan jalan kerja lah. Kalau tak tunjuk jalan kerja, kita terus tulis jawapan lah 360. Ini sebagai jalan kerja menunjukkan 6 faktorial ialah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sebenarnya. Tapi stop dekat 2 faktorial sebab dia nak potong dengan bahagian bawah. Sebab bawah 2 faktorial jadi boleh memudahkan. Kemudian 6 kali 5 kali 4 kali 3 dapatlah 360. Okey, untuk contoh 7 pula. Okey, di sini ada 8 orang ahli jawatankuasa. Sebuah persatuan dicalonkan untuk memegang jawatan sebagai presiden, naib presiden dan setiausaha. Cari bilangan cara pemilihan jawatan itu dapat dibentuk. Okey, presiden, naib presiden dan juga setiausaha ada 3. Jadi daripada 8 dia nak pilih 3 sahaja. Jadi 8P3. So, bila guna kalkulator, kamu akan dapat 336. 8 faktorial bahagi dengan 8 tolak 3. Makna 8 faktorial bahagi dengan 5 faktorial. Okey, ini contoh 8. Contoh 8 ni kita nak guna rumus berkait dengan bulatan. Okey, contoh soalannya berbunyi, Nadia membeli 12 putih magnet pelbagai warna di pasar kraft tangan Kota Kinabalu dan bercadang untuk membuat seutas gelang. Nadia mendapati bahawa gelang itu hanya memerlukan 8 butir magnet sahaja. Berapakah bilangan pilih atom untuk menghasilkan gelang tersebut? Okey, diberi penyelesaian di sini menunjukkan kita ada 12 butir dan nak guna 8 butir. Jadi kita akan pakai rumus 12P8. Tapi kita kena bahagi dengan R. Kalau ikut bulatan biasa, bahagi dengan 8 lah. Tapi sekarang ni sebab akan melibatkan gelang ataupun rantai, kita kena tambah bahagi dengan 2. Ingat yang ni je, bahagi dengan 2. 8 ni kekal, ini ialah nilai bagi R. So, NPR bahagi dengan 2R untuk beberapa keadaan seperti gelang, rantai ataupun kalungan bunga. So, jawapan dia 1,247,400. Okey, cuba soalan ini. Encik Azim mempunyai 8 pasu tumbuhan. Dia ingin menyusun tumbuhan itu pada satu pinggir tingkap yang boleh memuatkan 5 pasu tumbuhan. Berapakah susunan yang? Okey, jadi kita guna rumus lah. Rumus yang tadi tu, yang kita dah belajar tu, apa dia? NPR tu kan. So, kita buat 8P5.
sama dengan 8 faktorial bahagi dengan 8 tolak 5 faktorial. Sama dengan 8 faktorial bahagi dengan 3 faktorial. So, tekan kita 8 faktorial bahagi dengan 3 faktorial. Dapat berapa? 6,720 susunan. Okey, untuk soalan kedua pula, berapakah nombor 2 digit yang dapat dibentuk daripada 6 digit ni? 2, 3, 4, 5, 7, 8. Sama juga kita buat tadi 6P2. So 6P2 sebenarnya kita buat 6 faktorial bahagi dengan 6 tolak 2 faktorial. So kamu akan dapat jawapan dia 30. Okey, kamu juga boleh buat n tolak r tu . Okay, kita buatlah 6 faktorial bahagi dengan 6 tolak 2 faktorial. Kamu akan dapat 6 faktorial bahagi dengan 4 faktorial. Cuba kamu tekan kalkulator, tengok 6 faktorial bahagi dengan 4 faktorial. Sama ada jawapan dia? Sama sahaja. Kamu boleh tekan terus yang ni dapat jawapan, ataupun kamu boleh guna kaedah jalan kerja. Okey, jalan kerja ni bagus untuk diingat sebab ada soalan yang nak tengok jalan kerja. Okey, masih lagi dalam menentukan bilangan pilih atur bagi n objek, tapi kali ini melibatkan objek secaman. Okey, secara amnya bilangan pilih atur bagi n objek yang melibatkan objek secaman diberi oleh P sama dengan P itu pilih atur m faktorial bahagi dengan A faktorial, B faktorial, C faktorial dengan keadaan A, B dan C ialah bilangan objek bagi setiap objek secaman. Okey, contoh 9. Contoh 9 ni contoh bagi melibatkan objek yang ada secaman lah. Pilih atur yang ada objek secaman. Okey, simbiosis. Itu bilangan cara menyusun huruf-huruf dari perkataan simbiosis. Okey, kalau kita tengok kat sini pun nampak dah simbiosis ada huruf yang berulang. Tetapi sebelum tu mesti kita tengok dulu bilangan n. N tu memang kita ambil ke semua huruf. Lepas tu kita tengok pula objek secaman dia ada huruf S dan I adalah sama, iaitu 3 huruf S dan 3 huruf I. Okey, 9 faktorial kekal di atas. 3 yang pertama ni untuk bilangan S, 3 yang kedua ni untuk bilangan I. Okey, dapatlah 10,080. Okey, ada dua soalan di sini yang kita kena selesaikan berkaitan dengan objek secaman. Okey. Soalan nombor 1. Nampak tak penyelesaian dia? Mula-mula kita akan kira bilangan huruf dulu. Bilangan huruf ada 11. Jadi masuk dalam rumus 11 faktorial. Ya, 11 faktorial. Kemudian tengok huruf berulang. Semua ni masuk dekat bahagian bawah. Tapi bukan bagi dengan I, bagi dengan PS, bagi dengan ni. Okey, bilangan dia. Bilangan I4, bilangan S4, bilangan P2. Jadi, bila bagi kamu akan dapat 34,650. Okey, untuk soalan kedua pula, bilangan huruf dia 10, successful ada 10 huruf. Jadi kita cek pula huruf berulang ataupun huruf secaman. Huruf secaman dekat sini ada S, C dengan U. Jadi 10 faktorial ni memang kekal N. Okey, ini untuk S, ini untuk C dan ini untuk U. So jawapan dia 151,200. Jadi semua tekan je kalkulator. Kalau kamu tak gerti, maknanya kamu kena buat secara manual lah. 11 tu makna apa? 11 ialah 11 kali 10 kali 9 per 10 faktorial ialah 10 kali 9 dan. Okey Patutnya cara guna kalkulator kamu kena belajar lah. Okey, 4.13 menyelesaikan masalah yang melibatkan pilih atur dengan syarat tertentu.
Okey, di sini dibagi dekat kamu contoh 10, contoh 11. Okey, contoh 10 ada penyelesaiannya, contoh 11 pun ada penyelesaian. Cuma contoh 10 kita tengok bagaimana dia soalannya berbunyi. Cari bilangan cara nombor 4 digit boleh dibentuk daripada 1, 3, 4, 5, 6, 8 dan 9. Okey. Dia nak kalau tiada digit berulang. Ganda nombor tu mesti nombor ganjil. So dekat nombor ganjil kita akan rujuk pada last petak lah. Last petak mesti kita buh nombor ganjil. Nombor ganjil dekat senarai yang asal ada 4. Jadi sebab tu dia buat 4P1. Yang selebihnya sebelum ganjil tu bakinya dah ambil satu ganjil, maka tinggallah 6. 6 tu kita nak buh isi dalam 3 kotak ni. Jadi 6P3. Jawapan dia 480 nombor 4 digit yang memenuhi syarat tersebut. Okey, contoh 11. Yang ni yang melibatkan bulatan ni, tapi duduk sebelah. Duduk sebelah tu A sebelah B, B sebelah A. Mesti A dan B duduk sebelah. Mereka ada 5 orang. A, B, C dan E duduk sebuah syarikat yang boleh disusun di sebuah meja bulat dengan syarat A dan B mesti duduk sebelah. Penyelesaian kat sini, apabila A dan B duduk sebelah, maka mereka dianggap sebagai satu unit. Satu unit tu maknanya satu lah, bukan dua. So daripada satu unit tu, sebab tu jadi kat sini ada 4. Ini kita ambil formula tadi yang nak kira bilangan objek dominan untuk bulatan ialah n tolak 1. So n tu 4. So 4 tolak 1 ialah 3. 3 faktorial ialah 6 pilihan tu. Tak habis lagi Ini baru untuk apa unit? 4 unit tadi. Tapi dalam unit tu, dalam unit yang duduk sebelah tu, A dan B tu dia ada 2. A boleh duduk sebelah kanan, B boleh duduk sebelah kanan, B duduk sebelah kiri. Dia boleh bertukar 2. Sebab tu dia darab dengan 2 pula. Jadi 12 susunan. Kita akan ambil kira di dalam unit. Okey. Untuk contoh 12 pula. Cari bilangan cara susunan berbeza yang mungkin bagi semua huruf dalam perkataan suasana. Jika huruf vokal sentiasa bersama. Bila huruf vokal sentiasa bersama ni sentiasa bersama bermakna ada berapa pilihan tu dia? 2, 3, 4. So 4. Okey. Kita akan buat yang ni dulu 4 yang pertama ni 4. Okey, 4 pilihan tu. Sebab apa kita bagi dengan 2 pula? Sebab dia ada 2 huruf F yang sama. Iaitu 2 faktorial. Jadi bilangan susunan dengan 3 huruf yang lain ialah 4 faktorial bagi 2 faktorial cara. Okey, dalam kelompok huruf vokal pula terdapat 4 huruf yang boleh disusun. Okey, dalam dekat bila duduk bersama ni maknanya kita macam tadi kita buat, kita darab dengan 2 tadi sebab A, B dia 2 kan. Okey, yang ni kita nak darab dengan apa? Darab dengan 1, 2, 3, 4. Darab balik dengan yang ni untuk yang ke semua ni. Tu kita darab pula dengan 4. 4 faktorial ni untuk AAU ni. Tapi still kena bahagi sebab A ada berapa? Ada 3 secaman. Dia ada 4 cara untuk berubah. AAU ni berubah-ubah. Tapi dia berubah pun dia bagi dengan 3 sebab dia ada huruf yang sama. Jadi jawapan dia ialah 48. Okey, contoh 13. Contoh 13 ialah soalan aplikasi matematik. Cari bilangan cara nombor 4 digit yang dapat dibentuk daripada digit-digit 2, 3, 5 dan 7 jika nombor tersebut adalah ganjil dan kurang daripada 5,000. Okey, ada 2 syarat kat sini. Pertama, nombor tu mesti nombor ganjil dan nombor tu mesti kurang daripada 5,000. Okey, yang penyelesaian pertama memahami masalah. 2 syarat bagi bentuk nombor 4 digit daripada 2, 3, 5 dan 7 ialah nombor mestilah ganjil dan kurang daripada 5,000. Okey, kedua merancang strategi maknanya kamu kena bentuk nombor 4 digit. Maknanya sediakan 4 kotak kosong. 4 kotak sebab kat sini dia nyatakan 4 digit So sediakan 4 kotak kosong. Inilah. So, kena make sure kotak yang terakhir dan kotak yang mula tu ada syarat.
Okey, yang ketiga melaksanakan strategi. Ada dua kes kat sini. Sebab apa ada dua kes? Dekat sini lah kita ambil kotak satu ni. Dia ada kes satu, kes dua. Kes satu jika kotak ketiga dan digit ketiga berada di nombor ganjil. Okey, bila ada nombor ganjil, yang pertama ni sama je. Yang ni satu, ini satu. Pilihan untuk nombor 5000 memang ada dua. Kita ambilkan dua kes. Satu, dua duduk di satu. Dia ada dua dan tiga. Tapi tiga yang mula-mula tu kita letak di hujung. Mungkin kalau ada di hujung, terambil di hujung, maka kita akan ambil digit 2 sahaja untuk kurang daripada 5000. Jadi dia akan dapat 1 kali 2 kali 1 kali 3. Makna hujung akan dapat 3 pilihan. Di depan ni tetap satu pilihan nombor 2. Okey, yang tengah-tengah ni memang baki tinggal 2. So 2 pilihan je lah. 2P2, 2P1. Boleh lah. MPN sebab nombor 2 digit. Ya, kita nak isi 2 digit kepada 2 kotak. Okey. So 2 faktorial lah, 2 kali 1. Okay, kes kedua, digit 3 di kotak pertama. Kalau digit 3 di kotak pertama, bermakna kotak yang akhir sekali ganjil tinggal 2 pilihan. Sebab tu jadi 1 kali, yang ni kekal lah. 3 pun 1 juga. 1 kali 2 kali 1 kali 2. Yang ni sama. So dapat berapa cara? Yang ni 4 cara, yang ni 6 cara. Jadi kedua-dua ni kena tambah. Jadi maka bilangan nombor 4 digit yang dapat dibentuk daripada digit-digit 2, 3, 5 dan 7. Jika nombor tersebut adalah ganjil dan kurang daripada 5000 ialah 10. So memang dua-dua kes kena buat, dua-dua cara kena buat dan ditambah. Okey, soalan kita buat satu soalan. Soalan berbunyi, cari bilangan cara huruf-huruf pada perkataan tular dapat disusun jika A, huruf vokal dan konsonan disusun secara berselang-seli. Okey. Dia punya penyelesaian ya. Terdapat dua huruf vokal iaitu, kat sini tak tulis tapi kita kena tahu dua huruf vokal ialah A dan U lah. Kita bagi cara dia 2 faktorial. Terdapat 3 huruf konsonan pula. TLR 3 faktorial. Kita guna petua pendaraban untuk mendapatkan bilangan cara sebab disusun berselang-seli ya. 2 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 12 cara. Untuk yang B pula, susunan bermula dan berakhir dengan huruf vokal. Macam mana kita nak dapat bilangan cara huruf-huruf itu disusun? Okey, 2 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1. Okey ya. Susunan bermula dengan huruf vokal. Mula-mula huruf vokal 2, A dan U. Okey, kotak pertama kita dah ambil 2. Kita dah tahu 2 pilihan. Makna kotak yang last ni tinggal lah 1. Yang tengah-tengah ni baki dia 3 tu akan jadi 3, 2, 1. Ataupun kita boleh buat 3 faktorial. 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. So ni darab lah. Macam biasa lah. Ni sebab apa? Sebab pilihan vokal yang mula-mula kita dah ambil. Ada 2. Lepas tu kat ujung ni kita tak boleh buat 2 dah. Sebab tinggal 1 lah. Sebab kita dah ambil 1 di permulaan. Okey, yang C pula, huruf konsonan dan vokal dalam kelompok masing-masing. 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Macam mana ni berlaku Sebab bila kelompok masing-masing, macam ni lah dia ada ni T, L, R, yang ni A dan U. Okey, yang ni maknanya ada 2 unit lah. 2 unit maknanya 2 faktorial. Tapi dalam setiap unit macam konsonan ada 3 pilihan. So 3 faktorial. Dalam vokal ada 2 pilihan. Ada 2 faktorial. Kita darab habis. So dia akan dapat 24 cara. Okey, kita dah sampai ke penghujung di mana ini rumusan yang kita dah buat pada hari ini. Okey, yang pertama, tentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang beza daripada R objek pada satu masa.
Ini rumus yang terlibat. Okey, yang kedua, menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang melibatkan secaman. Okey, ini dia rumus yang terlibat. Okey, menyelesaikan masalah yang melibatkan pilih atur dengan syarat tertentu. Ini yang last sekali yang kita buat tadi tu. Okey, alhamdulillah, maknanya sampai di sini sahaja untuk kali ini. Cikgu harap perkongsian ilmu kali ini memberi manfaat kepada kamu semua. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.